Saya dengar beberapa banyak tempat di masjid-masjid terutama di Selangor ni ada orang-orang yang macam tu. Jadi kita nak jawab satu persatu tentang dakwaan ini. Yang pertama, mereka akan mengatakan bahawa amalan ini sia-sia kerana mereka akan berlandaskan kepada suatu dalil yang menyebutkan tentang tidak sampai pahala kepada si mati. Yang pertama iaitulah di dalam surah An-Najm ayat 39. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi seseorang itu kecuali apa yang telah dia kerjakan. Maknanya dalam Al-Quran itu sendiri sebut orang lain dia tak dapat apa-apa melainkan dia usaha sendiri. Jadi ayat ini digunakan untuk menunjukkan bahawa amalan yang kita buat untuk orang lain itu tak dapat, tak menjadi dan sebagainya, sia-sia. Jadi dia kena buat amalan itu sendiri baru dia dapat. Jadi satu dakwaan. Yang kedua, dia akan baca hadis. Satu hadis Nabi SAW riwayat Muslim, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Apabila mati anak Adam, terputus baginya melainkan 3 perkara. Terputus amalnya melainkan 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, wakaf yang kita buat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita ajar anak kita solat, dia solat, sepanjang dia solat dapat pahala pada kita. Kita ajar anak jiran kita baca Al-Quran, sepanjang dia baca Al-Quran dapat pahala pada kita. Kita ajar pada kawan kita cara nak buat, cara nak cari rezeki ke, cara nak buat kerja-kerja agama, maka dia buat dapat pahala pada kita. Maka ilmu itu bermanfaat, selagi dimanfaatkan, selagi itu dapat pahala pada kita. Yang ketiga, anak yang soleh mendoakan kepadanya. Jadi bila dia meninggal, anak yang soleh ini dia buat kebajikan, dia doa, dia ibadah, dia buat baik pada manusia, pada binatang, hasil didikan daripada kita, maka kita meninggal pun dapat pahala. Jadi mereka kata 3 ni je dapat pahala. Mana ada kata baca Al-Quran? So kita yang orang awam ni bila dia dengar, dia agak-agak betul juga. 3 je Nabi kata, in qata'a amaluhu illa min thalath. Terputus amalnya melainkan 3 perkara. Jadi kita nak jawab satu-satu. Yang mudah sekali kita nak jawab tentang ayat Al-Quran ni. Ayat Al-Quran ni kata, in qata'a amaluhu. Terputus amalnya. Yang terputus apa dah? Amal dia. Pasal apa? Dia meninggal dunia. Bila meninggal dunia, dia boleh buat ibadah? Tak boleh. Jadi bila tak boleh buat ibadah, memang tak adalah amalnya. Jadi kita cerita ni tentang orang tahlil, sedekah, baca Yasin pada si mati. Amalnya ke atau amal orang lain? Amal orang lain. Jadi kalau amal orang lain tak tersabit dengan hadis, tak ada sabit. Tak ada kait pun dengan hadis ni. Kerana hadis ni cerita tentang amalnya. Tengok, orang-orang yang anti dengan kenduri arwah dan sebagainya, mereka ni terkadang melampau sampai mempergunakan hadis-hadis yang tak ada kaitan tu. Mereka kata ada manfaat boleh ambil hadis ni untuk digunakan, tapi sebenarnya hadis tu tak cerita benda yang dia perjuangkan. Maka sebab itu kita tengok sebenarnya tidak, bukan masalah amalnya. Amal ni amal orang lain. Satu, hadis ni tak kait dengan kenduri arwah, tapi diperalatkan. Yang kedua, baik, kalau amal orang lain, ayat Al-Quran kata wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu dia tak dapat apa-apa melainkan apa yang dia usaha sendiri. Soalannya, ayat ini jelas kata amal kita sahaja yang kita dapat, amal orang lain tak dapat. Dia kena usaha sendiri. Maka sebab itulah kita nak faham tentang ayat Al-Quran, kita kena tengok di dalam tafsir-tafsir. Para ulama tafsir seperti tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir yang lain-lain menyebutkan bahawa ayat ini telah dimansuhkan. Kita kena faham ayat
Al-Quran ataupun hadis terkadang berlaku proses nasikh mansukh. Nasikh ni ayat baru, dalil baru. Mansukh ni ayat lama. Contoh, pada zaman permulaan Islam boleh lagi minum arak. Boleh minum arak, maknanya boleh minum pada waktu kebiasaan. Tetapi bila nak datang solat, tinggalkan arak. Dekat nak datang, nak masuk waktu solat, tak boleh minum arak. Itu mula-mula firman Allah Ta'ala ataupun wahyu daripada Allah Ta'ala. Lama kelamaan barulah turun pengharaman total tentang arak. Orang yang minum, orang yang sediakan, orang yang buat, semua tu diharamkan, bahkan dilaknat. Jadi ayat yang datang kemudian yang melaknat itu dipanggil sebagai nasikh, pembatal. Yang dibatal ayat lama. Itu kaedah dia. Contoh lagi, dulu Nabi SAW tak bagi ziarah kubur. Tak boleh ziarah kubur. Kemudian Nabi kata fazuruha, maka ziarahlah kubur. Jadi makna yang dulu itu dimansuhkan, yang baru itu sebagai yang diamalkan ataupun yang dipanggil sebagai nasikh. Jadi banyak ayat-ayat ataupun Al-Quran, hadis yang bersifat nasikh mansukh. Termasuk ayat ini. Ayat ini wa an laisa lil insani illa ma sa'a, ini ayat mansukh, dah dibatalkan dengan ayat baru, iaitu wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Jadi ayat ini kata Imam Tabari dan Imam Qurtubi, ayat ini sebagai nasikh, pembatal kepada ayat lama. So kita nak kata wa an laisa lil insani illa ma sa'a, menunjukkan bahawa amal orang lain untuk si mati tak ada faedah. Kita guna ayat tu. Sedangkan ayat itu telah dibatalkan menurut Imam Qurtubi, menurut Imam Tabari dan menurut Imam Sulaiman Al-Ajili. Ramai lagi tafsir-tafsir lain yang menyebutkan perkara yang sama. So kita tengok sebenarnya apa yang kita buat ini tak ada masalah pun. Cumanya kadang-kadang ditimbulkan kekeliruan supaya orang merasakan bahawa betul lah apa yang dikatakan. Jadi kita macam meninggalkan amalan yang telah dilakukan. Jadi sebab itulah para ulama kata, adakah amal orang lain memberi kesan kepada si mati? Ini antara persoalan yang timbul. Amal orang lain beri kesan tak pada orang yang telah meninggal dunia? Kita tengok dalam satu riwayat, Nabi SAW dia pernah lalu di satu tempat tanah kubur. Di situ ada dua kubur yang Nabi diberikan dengar dua orang ini sedang diazab. Maka Nabi SAW kata dua orang ini bukanlah diazab dengan dosa besar pun. Tak adalah dia syirik, tak adalah dia bunuh orang. Tapi dosanya, satu, tak jaga daripada percikan air kencing. Yang kedua, kerana duduk mengadu domba. So Nabi SAW ambil dua pelepah kurma, Nabi pun pancakkan di atas kubur yang pertama dan satu lagi di kubur yang kedua. Kemudian Nabi SAW bersabda, la'allahu an yukhaffafu anhuma ma lam yaybasah. Mudah-mudahan pelepah tadi itu meringankan azab si mati selagi dia tidak kering. Maknanya pelepah tadi itu hijau, masih hidup lagi. Maka mudah-mudahan dengan pelepah ini ada pada kubur itu, maka yang diazab itu diringankan azabnya.